أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah, dan ialah yang Maha Kuasa lagi amat bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kebenciannya di sisi Allah kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk mempertahankan agamanya dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Ayat ini permulaan surah yang dinamakan surah As-Saff. As-Saff ialah barisan yang diatur seperti kita mengatur ketika sembahyang berjamaah ataupun berperang di medan peperangan. Pasukan tentera yang diatur di dalam barisan yang tersusun. Surah As-Saff termasuk di dalam surah-surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Al-Madinatul Munawwarah. Kebanyakannya menyatakan perkara-perkara yang berkait dengan hukum syariat. Kerana di Madinah sudah ditegakkan kerajaan, adanya pemerintahan, adanya peraturan untuk mentadbir negara dan masyarakat. Maka banyak surah-surah yang diturunkan di Madinah berkait dengan hukum syariat, dengan peraturan dan sistem. Surah ini memberi penekanan kepada hukum jihad, iaitulah hukum menentang musuh-musuh Islam, perjuangan bagi menegakkan agama Islam. Jihad dengan makna bersungguh. Jahada yujahidu wa mujahadatan wa jihadan wa jihadan. Itu mengikut ilmu saraf dalam bahasa Arab. Jahada dengan makna melakukan sesuatu dengan bersungguh dan menghadapi kesusahan. Para ulama lughah, ulama bahasa mengatakan perkataan jahada, mujahadah dan jihad daripada perkataan al-juhdu dan al-jahdu. Al-juhdu dengan baris di hadapan jim dengan makna at-taqah, iaitulah mengembelengkan segala kebolehan, kemampuan, sama ada kebolehan tubuh badan, kemampuan jasad, termasuklah kemampuan fikiran dan harta benda kita. Kita sumbangkan kemampuan kita bagi meninggikan agama Allah, memenangkan agama Allah. Al-jahdu dengan makna al-masyaqqah, iaitulah menghadapi kepayahan dan kesulitan. Kadang-kadang terpaksa mencederakan tubuh badan, menghilangkan harta benda, menyakitkan hati sehingga sampai kepada mati dibunuh. Itu al-masyaqqah. Kita sanggup menghadapi itu semua kerana meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Bermula dengan menahan perasaan yang ada di dalam hati, sayang pada harta, sayang pada nyawa,
sayang pada keluarga, sayang pada macam-macam nak tinggal bagi menegakkan agama Allah. Kita buang perasaan sayang ini kerana sayang kepada Allah dan Rasul dan agamanya lebih daripada yang lain. Bermakna kita berjaya melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ini yang pertama, kerana menegakkan agama Allah. Kalau ada orang tu dia kata dia tak mau pergi berjuang lagi nak lawan hawa nafsu dulu, hak tu dia selenda daripada awal lagi, dia sudah menyerahkan dah. Orang yang berjayanya dia keluar, dia menahan diri sayang pada harta, pangkat, segala dunia. Dia sanggup meninggalkan itu semua kerana nak meninggikan agama Allah. Seterusnya dia buat dengan kata-kata dia, nasihat dia bagi menyatakan Islam dan berhujah dengan orang yang lawan Islam. Berhujah dengan kuat menghadapi hujah-hujah musuh, kata-kata musuh walaupun sakit hati. Kemudian siapa peringkat berperang, musuh degil, musuh angkat senjata nak menghalang agama Islam, nak menghancurkan Islam, maka kita disuruh mengangkat senjata, dibenarkan berperang untuk mempertahankan Islam. Inilah perkara yang diterangkan di dalam surah ini, iaitulah perjuangan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, menghadapi kesusahan, kepayahan, menyumbangkan segala nikmat yang diberi oleh Allah Taala. Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan menyatakan seluruh yang ada di langit dan di bumi bertasbih memuji Allah, kerana mereka mempercayai Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Permulaan surah ini. Kalau sekiranya seluruh langit dan bumi memuji Allah, kita macam mana? Kita manusia ni duduk di mana? Duduk di atas bumi dan di bawah langit. Seterusnya surah ini menempelak orang yang bercakap saja apa yang dia tidak buat. Akan diterangkan sebabnya. Dan surah ini menyatakan berjuang itu mestilah teratur dan tersusun. Bukan pergalauan berjanda ikut suka, berterabur begitu. Ada peraturan, ada sistem, ada cara dia. Dan seterusnya Allah Ta'ala menunjukkan contoh kaum Yahudi yang tidak mengikut Rasul mereka Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam, yang tidak berjuang dengan Nabi dan Rasul ini. Mereka telah menyeleweng, disebut dalam surah ini. Dan seterusnya Allah menyatakan orang-orang kafir, Yahudi, Kristian dan lain-lain lagi yang nak memadamkan agama Allah samalah dengan orang yang nak memadamkan matahari, bulan dengan buh saja. Macam dia nak padam pelita. Pelita dia boleh buh, dengan napah dia boleh padam dengan mulut dia, tetapi cahaya matahari boleh padam dengan buh. Itulah dia agama Islam. Agama Allah Ta'ala tidak boleh dipadamkan dengan hembuh, dengan mulut saja, dengan tenaga makhluk. Agama Allah tidak boleh dipadamkan. Dan seterusnya Allah Ta'ala menawarkan kepada orang-orang yang berjihad pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang berlipat kali ganda, berbeza dengan amalan-amalan yang lain yang akan diterangkan dalam surah ini. Dan seterusnya Allah Ta'ala menyuruh kita mengambil contoh dengan Hawariyin, sahabat-sahabat yang setia kepada Nabi Isa alaihi salam. Dengan jumlah yang sedikit, mereka sanggup mengorbankan diri bagi mempertahankan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Telah memuji kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih. Subhanallah. Mempersucikan Allah daripada sama dengan makhluk. Mempersucikan Allah daripada segala kelemahan dan sifat kekurangan. Dengan menyatakan Allah saja Tuhan yang tidak ada bandingan dan tidak ada tandingan. Dengan menyerah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dialah Tuhan yang maha perkasa, yang tidak ada siapa yang boleh mengalahkannya. Tak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah Ta'ala. Tak usah tunjuk sombong, tak usah tunjuk kuat lah. Kerajaan yang besar habuk saja, tak boleh lawan dengan Allah Ta'ala. Itu Al-Aziz. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Allah tu bijak, tak terhingga bijaknya. Semua peraturan Allah adalah baik, hukum Allah adalah adil. Diakui oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, sehingga mereka bertasbih, mempersucikan Allah daripada segala kekurangan dan kelemahan. Dan mereka Islam, menyerah diri kepada Allah. Bagaimana kita dengan manusia? Bersama mana manusia ni? Kita duduk di mana? Tidakkah kita berada di bawah langit? Kita berada di atas bumi? Kalau semua makhluk-makhluk bertasbih, mempersuci dan memuji Allah, maka kita manusia ni siapa? Tidakkah kita termasuk di kalangannya? Sesungguhnya Allah menyebut perkara yang sangat penting. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu bercakap apa yang kamu tidak buat? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah bercakap apa yang kamu tidak buat. Mengikut riwayat para ulama tafsir daripada para sahabat radhiyallahu anhum, di antaranya Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang alim, yang masuk Islam, yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Abdullah bin Salam menceritakan, ketika Nabi sampai di Madinah, mereka dikelilingi oleh musuh-musuh Islam yang datang dari segenap penjuru. Di sana ada kalangan para sahabat yang bercakap, sekiranya Allah mewajibkan kita dengan satu kewajipan yang besar kelebihannya untuk menegakkan Islam, tengok kita nak buat apa. Tengok nak buat apa, nak suruh apa. Satu riwayat di antara Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu menceritakan ketika berlakunya peperangan Badar, ada beberapa orang mati syahid dalam peperangan Badar. Allah Ta'ala menurunkan ayat menyatakan mereka yang mati syahid dalam perang Badar masuk syurga. Di sana ada hadis-hadis yang banyak menyatakan mereka yang syahid dalam perang Badar dalam syurga, di alam barzakh. Mereka berada dalam syurga, roh mereka berada dalam temolok burung yang hijau, memakan buah-buahan dalam syurga, bergantung di lampu-lampu syurga. Dan disebut kelebihannya berlipat kali ganda daripada amal-amal yang lain. Orang yang mati syahid
sebaik saja dia mati diampunkan dosanya, tidak dirasa sakit, dan diberi kepadanya keizinan memberi syafaat 70 orang keluarganya yang masuk neraka, berkahwin dengan 70 orang bidadari dalam syurga, dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain. Maka bercakaplah di kalangan para sahabat ini, kalau sekiranya Allah menentukan ada lagi peperangan, tengoklah kami nak buat. Kelihlah kerik ni. Sedap cakap. Bila siapa masa nak berperang, selepas itu berlakunya peperangan Uhud, Allah Ta'ala memuji mereka dalam peperangan Uhud. Yang munafik melarikan diri, yang beriman tidak ikut arahan Nabi SAW, meninggalkan bukit yang diperintah untuk dikawal kerana nak pungut barang-barang yang ditinggalkan oleh musuh. Mereka diserang oleh musuh, banyak yang syahid, iaitulah 70 orang. Ramai yang luka termasuk Nabi SAW. Bila kena mengukur begitu, barulah hak cakap tadi sedar siapa dia. Maka Allah menyatakan, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kamu bercakap apa yang kamu tidak buat? Ada yang buat sungguh sanggup mati, ada yang tak sanggup mati, ada yang masih sayang-sayang lagi pada harta benda, ada yang menunjukkan pengorbanan. Seorang Yahudi nama dia Mukhairiq, ketika nak berlaku peperangan Uhud, Mukhairiq bertemu dengan Nabi SAW. Wahai Rasulullah, saya masuk Islam sekarang. Sekiranya saya mati di dalam peperangan ini, harta saya, tanah saya, kebun saya serah pada Rasulullah. Dan Mukhairiq mati di dalam peperangan Uhud, tak sempat nak bersemayang satu rakaat pun. Ini Mukhairiq, dia masuk syurga. Ada orang macam Mukhairiq, ada orang yang tergamam, teragak-agak, sayang nak menyumbangkan harta, sayang takut mati anak bini siapa dia nak jaga pula, rumah tak ada sudah lagi, kebun tengah nak buah, biarlah kebun dan buah dulu, kalau nak mati pun macam-macam persoalannya. Maka Allah bertanya mereka, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kamu bercakap apa yang kamu tidak buat? Kamu percaya nikmat syurga tak terhingga, tapi teringat lagi dengan nikmat dunia ini. Mengapa kamu bercakap apa yang kamu tidak buat? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah terhadap orang yang bercakap, kamu bercakap apa yang kamu tidak buat. Para ulama tafsir mengatakan, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Ayat ini menjadi pengajaran dalam semua perkara, termasuklah mereka yang bercakap nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni, dia sendiri tak buat. Termasuk kemerkaan Allah. Mereka yang bersyarah suruh orang buat baik, tinggal mungkar, dia sendiri tak buat baik, dia sendiri buat maksiat, termasuk dalam mereka yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara juga golongan al-maghdubi alaihim, golongan yang disebut dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Wahai Tuhan, jangan engkau jadikan kami daripada al-maghdubi alaihim, iaitulah golongan orang Yahudi yang tahu Nabi Muhammad SAW tapi tak ikut Nabi Muhammad. Termasuklah orang Islam yang tahu Islam, yang mengerti Islam, tapi tak berjuang untuk menegakkan Islam.
Kenapa? Takut jatuh pakak, tak boleh cari makan. Siapa dia beri rezeki? Siapa dia beri rezeki? Tuhan beri rezeki. Dah Tuhan beri rezeki, takut apa? Ini al-maghdubi alaihim. Ulama-ulama sama ada yang tua termasuklah ulama muda sekaligus tadi. Tak kira. Kalau sekiranya dia lawan Islam, dia termasuk dalam ayat ini. Iaitulah al-maghdubi alaihim lima taquluna ma la taf'alun. Yang bercakap apa yang mereka tak buat. Belajar Islam. Dalam dunia ini ada golongan orientalis yang mengkaji Islam sedalam-dalamnya. Kaji Quran, kaji hadis, tapi tak masuk Islam. Ada yang masuk Islam tapi lawan Islam. Ada juga. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang berperang pada jalannya dalam saf, laksana bangunan yang didirikan daripada batu-batu yang disusun dan diikat dengan sekuat-kuatnya. Macam rumah yang didirikan daripada batu-batu, disusun batu-batu itu, molek-molek diikat dengan semen sehingga menjadi satu. Batu-batu yang banyak jadi satu dalam satu bangunan. Ada batu-batu yang duduk di atas, batu-batu yang jadi asas, batu-batu yang jadi tangga, batu-batu yang jadi dinding, batu-batu yang menjadi tiang, menjadi satu bangunan. Dalam saf, dalam barisan yang tersusun, menunjukkan bahawa untuk menjalankan kerja Islam mesti berjamaah, mesti berkumpulan, tidak boleh seorang-seorang. Nak berjuang Islam tak boleh seorang-seorang, kena duduk dalam jamaah. Maka Nabi bersabda, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu hendaklah bersama dengan kumpulan Islam dan pemimpin mereka. Disebut dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kata Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi fakuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi syarrin wa jahiliyah, thumma ja'ana hadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Qala na'am. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرفونهم وتنكرونهم. وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوا من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال صبهم لنا يا رسول الله، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قالت كيف تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال أن تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Hudzaifah kata, ya Rasulullah, kami dulu dalam keadaan jahiliyah, kafir, sesat, jahat. Kemudian Allah Ta'ala bawa yang baik, iaitu Islam, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah selepas berbaik ini ada jahat? Nabi kata, ia akan mari kejahatan. Ada gelombang dia. Adakah lepas pada kejahatannya ada kebaikan? Ada. Mari baik pula, tapi ada keruh. Nabi kata, kamu melihat adanya puak yang tidak mengikut ajaran aku. Kamu kenal mereka dan kamu mengingkari mereka.
Lepas baru tu apa pula? Nabi kata ada penyeru-penyeru ke arah neraka Jahannam. Barang siapa yang mengikutnya dihumban neraka sama ke dalamnya. Ke dalam neraka sama dengannya. Lalu Huzaifah tanya bagaimana sifat mereka? Nabi kata sifat mereka kulit macam kulit kita. Bercakap dengan bahasa kita juga. Yang di kalangan sebangsa dengan kita. Huzaifah tanya, wahai Rasulullah, kalau kami sempat dengan ni nak buat macam mana? Kata Allah, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu adalah bersama dengan kumpulan Islam dan pemimpin mereka. Kalau tak ada kumpulan Islam dan pemimpin mereka, tanya Huzaifah, kamu hendaklah meninggalkan kumpulan-kumpulan yang sesat itu, walaupun kamu terpaksa memakan umbi-umbi kayu kerana kelaparan, ataupun kamu mati dalam keadaan begitu. Banyak lagi hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawa orang Islam mesti berada di dalam kumpulan yang menegakkan Islam, yang mempertahankan Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW, yang disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di kalangan kamu satu kumpulan yang berdakwah kepada ajaran Islam seluruhnya, yang menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah yang mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Kumpulan yang mengandungi 3 sifat, iaitulah membawa ajaran Islam, mengajak orang kepada Islam. Yang kedua, menyuruh dan melarang, menyuruh kepada Islam dan melarang yang bercanggah dengan Islam, sehingga memerintah negara sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Muhammad SAW. Nabi-Nabi ini berdakwah dan berjuang dua-dua sekali. Kalau berdakwah saja tak berjuang tak cukup. Berjuang tidak berdakwah tidak cukup. Semuanya kena ada belaka. Ini jamaah. Dan semua kumpulan yang duduk dalam jamaah, orang yang ada dalam kumpulan ini laksana batu-batu dalam satu bangunan. Ada yang jadi tangga, yang jadi atap, yang jadi macam-macam. Dia teguh di mana saja dia letakkan, di mana saja dia ditugaskan. Jangan keluar daripada saf kumpulan yang menegakkan Islam mengikut tugas masing-masing. Ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka bangunan yang disusun daripada batu-batu yang diikat dengan sekuat-kuatnya. Sama ada dalam perjuangan secara damai ataupun perjuangan secara peperangan. Kalau peperangan tak boleh lari daripada kumpulan, kecuali ditugaskan oleh pemimpin supaya dia berundur untuk mendapat bekalan ataupun ke depan untuk mengintip mendapat maklumat. Jangan tinggal pasukan. Kalau tinggal, dosa besar di dalam ajaran Islam. Itu makna dan maksud daripada ayat ini. Samalah dengan batu-batu yang duduk dalam bangunan, tak boleh pecah daripada bangunan itu, kerana sudah diikat dengan semen yang teguh dan kuat di mana saja dia berada. Kalau dia pecah, dia telah melakukan satu dosa yang sangat besar di dalam perjuangan ini. Dan dia mesti bertugas di mana saja dia ditugaskan. Itu makna saf, seperti bangunan yang teguh, barisan laksana bangunan yang teguh dan kuat, macam batu-batu dalam bangunan yang gagah dan kuat. Itu bandingan kumpulan di dalam jamaah Islam dan yang bakinya kita baca minggu depan.